Baik, bersama saya pada pagi ini kita akan berbicara tentang apa lagi aktiviti yang boleh kita lakukan sepanjang PKP, dan salah satunya adalah hobi yang saya suka juga, iaitu membaca dan juga menulis. Jadi pada pagi ini saya bersama dengan Tuan Asri Husin selaku Setiausaha Agung Persatuan Penyair Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Yes. Baik, mungkin sebagai mukadimah lah kita beri ceritakan sedikit PKP dan juga kempen membaca ini. Ya, untuk PKP dan kempen membaca ini, saya dari Persatuan Penyair Malaysia. Jadi Persatuan Penyair Malaysia ni kita ada satu rantaian seluruh Malaysia ahli-ahli kita. Baik. Jadi bila kita melihat PKP ini dilaksanakan oleh kerajaan, kita fikir sebagai penulis, apa aktiviti yang sesuai yang kita boleh buat supaya ahli-ahli kita dan juga masyarakat di luar sana melakukan sesuatu perkara yang berfaedah. Jadi dari situlah timbulnya idea kita melaksanakan kempen duduk di rumah, membaca dan menulis. Jadi apakah aktiviti-aktiviti lain yang dilakukan sepanjang kempen ini dijalankan? Jadi sepanjang kempen ini ada dua aktiviti utama yang besarlah. Okay, yang pertama sekali, kita telah laksanakan projek antologi puisi COVID-19. Jadi melalui projek antologi puisi COVID-19 ini, jadi kita membuka peluang kepada penyair-penyair, penulis seluruh negara untuk meluahkan perasaan mereka. Sebab kita lihat sekarang dalam keadaan negara, bukan negara saja, dalam keadaan dunia yang dalam kemelut macam ini, pelbagai perasaan yang wujud dalam kalangan diri kita lah. Macam Budi juga sebagai seorang penulis. Jadi penulis ini biasanya dia akan mendapatkan ilham dari persekitaran apa yang berlaku. Jadi ini mungkin akan memberikan inspirasi kepada mereka untuk menghasilkan puisi-puisi, dan puisi ini hantar kepada kita dan kita akan terbitkan buku yang kita namakan sebagai Antologi Puisi COVID-19. Itu yang pertama. Dan buku ni apa lagi pengisian di dalamnya? Adakah hanya tema COVID-19 atau mungkin ada pengisian lain ke dari segi penulisan tema spiritual, cinta dan sebagainya? Pak Asri boleh cerita. Dia tema utamanya COVID-19. Tapi dalam COVID-19 ini kita lihat banyak tema yang melingkari itu sebenarnya. Sebab macam saya katakan tadi, sebagai seorang penyair, sebagai seorang penulis, apa yang berlaku dalam lingkaran hidup kita sering menjadi inspirasi dan aspirasi kepada kita. Contohnya boleh juga kita melihat tentang, kita kata, frontliner, barisan hadapan sekarang yang kita tengok macam mana pengorbanan mereka. Macam mana mereka tinggalkan anak, suami, isteri di rumah. Jadi mungkin dari situ kita nak wujudkan puisi yang bercerita tentang kasih sayang. Kasih sayang itu boleh kita kaitkan juga dengan COVID-19. Bagitu juga kalau kita kata dari aspek ketuhanan, kemanusiaan, semuanya boleh kita kaitkan untuk diwujudkan puisi COVID-19. Baik. Tapi kita nak tahu dari segi penyertaan lah, Tuan Sri. Dari segi penyertaan, apakah syarat bagi mereka yang ingin menyertai antologi puisi dan juga program lisensi puisi tadi? Okey. Untuk COVID-19 ini kita buka kepada penyair-penyair dan juga penulis seluruh negara, terbuka kepada rakyat di dalam negara Malaysia. Jadi maksudnya kalau sesiapa yang nak mencipta puisi ini khususnya sajaklah. Tapi kalau nak cipta seperti puisi-puisi lama, seperti syair dan pantun, kita terima juga. Maksudnya boleh hantar kepada kami, Persatuan Penyair Malaysia lah. Dan satu lagi yang agak besar, program lisensi buku yang kita buat, lisensi buku peringkat ASEAN. Maksudnya kita buka kepada negara-negara ASEAN untuk bersama-sama melahirkan satu suara untuk sama-sama mengawal penularan COVID-19 inilah. Dan dalam program lisensi ini kita nak supaya masyarakat kita, khususnya di Malaysia, duduk di rumah, menggunakan masa itu dengan perkara yang berfaedah, membaca dan menulis. Mungkin penonton di sana kurang faham tentang lisensi. Apa itu lisensi, Tuan? Tuan boleh jelaskan secara ringkas. Sebenarnya betul yang Budi katakan tadi, sebab semasa kita laksanakan program ini ada yang mesej WhatsApp tanya apa lisensi ni, apa yang mereka perlu buat sebenarnya. Jadi mungkin mereka tak berapa biasa dengan istilah
lisensi ini. Jadi lisensi ini sebenarnya bahasa mudahnya membuat review lah, ulasan buku sahaja. Sebenarnya ceritanya nak suruh mereka duduk di rumah, baca buku, kemudian menulis, buat ulasan, ceritakan balik apa yang mereka dapat dari hasil pembacaan mereka itu. Jadi pada peringkat awalnya kita mengeluarkan hebahan mengatakan bahawa lisensi buku puisi. Sebab kita dari Persatuan Penyair Malaysia, jadi sudah tentu fokus kita kepada puisi. Betul. Tetapi bila kita fikirkan balik, tidak semua yang berada di luar sana itu meminati buku puisi. Jadi sebab kita juga ada menerima penyertaan yang mereka hantar buku-buku umum yang biasa seperti buku novel dan sebagainya. Tapi kita terima, dan yang menariknya Budi, sebab kita nak menarik penyertaan seramai mungkin, bukan saja di Malaysia tapi dalam negara ASEAN ini, setiap penyertaan itu kita berikan sijil penyertaan secara dalam talian. Maksudnya yang mereka hantar lisensi itu kita terus berikan sijil dalam talian. Ya. Maknanya kalau daripada penyertaan daripada negara-negara ASEAN, maknanya penulisan tu dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Melayu sahaja. Sebab pada masa yang sama kita membuat syarat itu penulisan dalam bahasa Melayu sahaja. Maksudnya sesiapa saja yang boleh menulis dalam bahasa Melayu di negara ASEAN boleh menghantar puisi itu. Sebab pada masa yang sama kita nak memartabatkan bahasa kita lah. Melestarikan bahasa. Melestarikan bahasa. Setakat ni kita nak tahu bagaimana penyertaan setakat ini. Ramai ke yang... Penyertaan setakat ini alhamdulillah cukup memberangsangkan, sebab kita pun idea ini pun mula-mula timbul ketika baru dijalankan PKP inilah 18 hari bulan. Tercetus semasa PKP. Sebab kita dengar masyarakat di luar sana mengatakan bahawa apa mereka nak buat, tidak ada pengisian berfaedah. Jadi kita buat mesyuarat juga dalam talian. Kita buat mesyuarat talian bersama ahli jawatankuasa Persatuan Penyair Malaysia. Kita lontarkan idea ini, kita nampak bahawa perkara ini banyak boleh memberikan manfaat kepada masyarakat lah. Dan fokusnya juga sebenarnya kita jangan kata kepada kelompok yang dewasa juga, sebab kalau kepada anak-anak yang mungkin semasa ini mereka tak tahu apa mereka nak buat, mereka juga boleh buat ulasan buku dan hantar kepada kita. Baik, kita akan sambung kejap lagi Tuan Asri. Baiklah, itu pun antara perkongsian. Kalau kita tengok tadi Tuan Asri, teknologi juga dapat membantu dalam menangani gejala pandemik COVID-19 ni. Baiklah, kita kembali kepada membaca dan menulis kita, Tuan Asri. Okey, PKP. Merupakan antara satu kesempatan yang baik bagi mereka yang ingin kita dah pernah dengar pasal e-pembelajaran atau e-learning. Tapi kalau yang saya tahulah Tuan Asri, peminat-peminat sastra di negara kita kebanyakannya lebih suka pada pendekatan yang lebih tradisional. Jadi bagaimana tu Tuan Asri dengan adanya PKP, lepas tu nanti penulis pula ada writer's block, bagaimana tu? PKP ini sebenarnya satu ruang dan peluang yang seharusnya diambil sebaik mungkin oleh kelompok penulis. Sebab macam kata Budi tadi, sebenarnya memang betul lah. Sekarang ni era digital. Jadi kebanyakan buku-buku yang diterbitkan sekarang pun dah jarang yang bercetak ini. Kebanyakannya lebih kepada dalam talian online. Contohnya kalau macam Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau dulu majalah-majalah seperti Dewan Sastra dan sebagainya diterbitkan secara bercetak. Tapi sekarang dalam talian sahaja boleh dibaca tapi mungkin memberikan satu kepuasan yang agak berbeza. Tapi itu tak apa, kita tengok dari segi yang positif. Dari segi yang positifnya, dalam tempoh PKP ini pula apatah lagi dilanjutkan lagi, kita melihat bahawa peluang ini penulis-penulis seharusnya gunakan dengan baik. Sebab kalau kita tengok penulis ni, mereka ni kadang-kala buat hantaran, buat posting di media sosial kadang-kala 10 kali satu hari. Boleh sampai 10 kali satu hari mereka tulis apa saja. Mereka buat posting yang kadang-kadang bila kita baca boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bagi penulis-penulis yang kita kata penulis separuh masa ini, mereka mungkin boleh siapkan mungkin novel dan sebagainya. Sebab ini juga sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya kita bulan 4 nanti kita ada Kuala Lumpur sebagai kota buku sebenarnya. Dan ada pertandingan yang telah dianjurkan oleh Gapena, contohnya Pena seperti sayembara membina cerpen, sayembara buat novel dan puisi. Jadi gunakan masa ini untuk menulis dan boleh dihantar kepada sayembara tersebutlah. Baik. Tadi sudah tanya kegiatan lain dan saya lupa nak tanya macam mana boleh tercetusnya kempen menulis COVID-19 ni. Mungkin sebelum ni pernah ada
aktiviti sedemikian untuk bencana lain ke banjir dan sebagainya. Penyair, seperti saya katakan tadi, penyair atau penulis, mereka sering mendapat inspirasi, mendapat ilham daripada apa yang berlaku di sekeliling mereka. Dan biasanya penyair atau penulis ini, mereka lebih sensitif dan lebih peka lah dengan apa yang berlaku. Betul, lebih dekat dengan apa yang berlaku. Contohnya pada tahun 2017 ketika tsunami gelombang kedua melanda PD Jaya di Aceh. Jadi ketika itu gabungan penyair Nusantara telah menghasilkan satu buku, yang diberi nama PD Jaya, ada gelombangnya di situ dan menghimpunkan 200 penyair Nusantara yang sama-sama menyumbangkan puisi dan buku itu pula apabila dijual jualannya diberikan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dalam bencana tersebutlah. Dan apa yang berlaku dalam masyarakat ketika Rohingya yang tahun lepas, 2 tahun lepas juga memberikan satu kesan kepada penulis, kepada penyair. Daripada apa yang berlaku itu juga terhasilnya buku tentang penderitaan isu Rohingya ini juga. Itulah. Pada Tuan Sri Iqbal, saya nak lagi berborak dengan lebih panjang tentang ini, tapi kita pun tak cukup masa. Tapi terima kasih Tuan Sri kerana sudi hadir ke studio pada pagi ini. Mungkin akan datang kita boleh berbicara lagi tentang puisi dan sebagainya. InsyaAllah.